Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Terima kasih pengurusi majlis, Fadilatul Imam, pengurusi Majlis dan Kuasa, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Ini present apa ni? 17 ya. Jadi pada pagi ini alhamdulillah tajuk perbincangan kita adalah Al-Quran dan Ramadan dan Al-Quran. Satu tajuk yang sangat sesuai dengan bulan Ramadan, kerana Ramadan ini adalah bulan yang kita pun sendiri tahu diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau dalam Musannaf Ibn Shaybah sendiri menyebut bukan setakat Al-Quran, bahkan Injil dan Taurat juga turun dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Kuat sangat, okey ya? Minha arba'atul hurum. Ada 12 bulan, 4 bulan daripada 12 bulan itu bulan yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan satu bulan-bulan yang mulia dan dipanggil Sayyidul Ashhur, penghulu segala bulan, yakni bulan Ramadan. Asalnya Ramadan ini biasa ya. Nama pun bulan yang Ramadan, panas. Bahasa Arab Ramadan itu bermaksud panas. Dia macam bulan-bulan yang lain, tidak apa yang special pada Ramadan, macam bulan yang lain. Tapi Ramadan dia jadi mulia kerana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan anzalnahu, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi Ramadan ni dia jadi mulia dengan sebab turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Tunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yang akan explain dekat kita dengan clear. Bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan juga yang mana betul, yang mana salah. Ramadan jadi mulia dengan sebab Al-Quran. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadr, nanti ada kuliah lah, ustaz lain cerita tentang malam Al-Qadar. Qadar tu banyak maksud dia. Sebahagian menyebut bermaksud mulia, sebahagian mengatakan Qadar itu bermaksud sempit. Dia adalah malam yang kita ketahui penentuan takdir yang Allah tentukan bagi makhluk yang namanya kita ini. Kalau ikutkan sebahagian tafsir, rezeki kita, jodoh kita, apapun pada malam Al-Qadar. Bahkan sebahagian ulama mengatakan siapa yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan haji pada tahun tersebut juga ditentukan pada malam, takdirnya malam Al-Qadar. Jadi siapa dapat tahun ni nama pergi haji tu, hujung 10 akhir tu, doa banyak. Doa banyak.
Jadi malam Al-Qadar ini pun sama juga, tidak ada apa-apa yang lebih, sikit adalah kelebihannya kerana malam yang mulia, malam itu ditentukan takdir. Tapi sebenarnya dia dimuliakan dengan Al-Quran. Quran. Apa saja yang ada kaitan dengan Quran, dia akan angkat kedudukan yang segandingan dengannya. Nabi-nabi ini dia ada ranking dia. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada nabi rasul ulul azmi, ada rasul yang bawah kedudukan daripada rasul ulul azmi. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi ada cerita dalam Quran dan ada nabi tidak ada kisahnya dalam Quran. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Akhir. Ada yang dapat wahyu, ada yang dapat suhuf, ada yang dapat kitab, ada yang tak dapat kitab. Tapi Nabi Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian menyebut bila Nabi mengatakan faddaltu 'alal anbiya, aku dilebihkan atas nabi-nabi yang lain. Salah satunya dengan kelebihan turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ni tuan-tuan, banyak malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Semua baik-baik, tak pernah ingkar, tak pernah buat salah, tak pernah maksiat kepada Allah. Sujud. Kalau kata rokok, rokoklah dia. Kalau kata jaga syurga, dijaga dengan baik. Kalau kata garang, jaga neraka dengan garanglah wajah dia. Ikut dia. Tapi tetap ada malaikat dipanggil Sayyidul Malaikah, penghulu segala malaikat. Siapa dia? Malaikat apa? Saya tak dengar pakai purdah. Jibril alaihissalam. Jibril menjadi mulia kerana menyampaikan wahyu Allah. Dan Jibril. Apa saja tuan-tuan? Tapi kalau kita tengok itu pada Ramadan, cuba kita tengok pada kita. Kalau siapa di kalangan kita yang mesra dengan Quran, bersama dengan Quran, ahli Quran. Sebab itu dalam hadis Nabi menyebut ahlul Quran huwa ahlullah. Ahlu itu maksudnya ahli keluarga. Ahlul bait, ahli keluarga dalam rumah. Bermaksud keluarga Allah. Satu statement Nabi nak bagi tahu, orang Quran dia adalah keluarga Allah. Tuan-tuan berani ganggu kerabat diraja, kita pun takut juga. Tuan-tuan berani kacau keluarga yang dimuliakan. Mesti ada orang akan ganggu kita kalau kita ganggu keluarga dia. Begitu juga siapa yang mengganggu keluarga Allah, pasti dia menghadapi kemurkaan Allah. Ini Quran. Sebab itu pada pagi ni tuan-tuan duduk, tuan-tuan kita nak bincang tentang Quran. Satu kitab yang sangat luar biasa, yang mana sangat ditekankan oleh para ulama. Walaupun ada hadis yang melarang, sebagai contoh, larang khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Kan kita pernah dengar hadis itu. Ada hadis larang khatam Quran kurang dari 3 hari. Contohlah, tuan-tuan khatam Quran 2 hari. Ada larangan daripada Nabi. Nabi kata paling kurang 3 hari. Tapi bila kita baca dalam Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim, Siyarul Alam Nubala, Imam Zahabi, ni orang-orang yang dipercayai thiqah. Bila dia sampaikan berita, orang-orang dulu ada sebahagiannya khatam Quran dalam bulan Ramadan sehari sekali itu biasa. Macam takkan orang alim dulu ni tak baca hadis ini. Contohlah Imam Syafi'i rahimahullah sebulan berapa kali? Berapa kali? Tadi khutbah tadi. Sini ada Jumaat. Ada Jumaat. 60 kali. Sehari 2 kali. Tuan-tuan rasa logik tak sehari 2 kali? Ada yang kata tak logik. Tuan-tuan rasa logik tak? Sehari 2 kali khatam.
Siapa pernah semayang tarawih satu malam khatam Quran? Surau ni ada separuh ke Quran kau tak ada? Satu malam berapa helai? Ustaz bawa kan? Siapa imam tarawih sini? Lebih kurang dalam satu malam satu rakaat berapa? Satu muka dia potong berapa? Potong dua. Dia adalah kita potong tu 1, 2, 3 ke kan? Satu malam kalaulah satu juzuk biasa lebih kurang berapa jam? Kalau jemaah tabligh dekat Seri Petaling tu dia ada kelas satu malam satu juzuk. Yang orang awam satu malam satu juzuk. Dekat belakang sikit madrasah tu satu malam 5 juzuk. Saya satu malam 15 juzuk. Dan ada satu bilik khas satu malam 30 juzuk ada. Tuan-tuan boleh pilih tuan-tuan nak pergi yang mana satu. Satu malam satu Quran berapa jam? Lebih kurang kat 8 jam. Baru ni saya tengok baru ni ada masuk dalam TV, dia berita, dia sebut satu malam 8 jam. Saya kata betul lah. Lebih kurang macam tu lah. Sini habis tarawih pukul berapa? 4 jam. 9.30. 9.30. Nak menunjukkan sempat tak sempat? Sempat. Sebab itu Imam Syafi'i menyebut antara zikir paling baik dalam bulan Ramadan adalah qiraatil Quran. Tak mustahil apabila dia baca Quran pagi, petang, siang, malam. Macam mana Imam Malik rahimahullah. Tuan-tuan, orang dulu mengaji bukan sikit-sikit. Mengaji. Kalau kata imam-imam dulu, kata ulama yang kontemporari hari ini, Wahbah Zuhaili satu hari 14 jam baca kitab dan juga menulis. Abdul Karim Zaidan ni bukannya kata meninggal 1000 tahun, 100 tahun, tak, baru saja meninggal. Spek mata pun tebal, daripada Yaman, tua umur 90 tahun, satu hari 14 jam baca dan menulis. Dr. Yusuf Al-Qaradawi umur 90 tahun, badan pun tak larat dah. Terjumpa dia, bila kita tengok dia dalam keadaan sangat uzur, tapi bila bangun bercakap otak bergeliga, sebab mereka melazimi membaca, melazimi menulis, sehingga hari ini dia telah menulis untuk karangannya yang terakhir dalam berpuluh-puluh kitab dia. Dia tengah duk tulis lagi ni, umur 90 duk tulis tangan. Dulu kata nak siap 50 jilid, dapat khabar berita pula ramai orang nak ziarah tak boleh dengan PKP ni. Dah lebih kurang kat 60 ke 70 jilid dah. Dia kata nak menutupkan hidupnya yang terakhir dengan buku-buku dengan manfaat bagi orang. Satu hari 14-15 jam, itu biasa. Apatah lagi Imam Malik rahimahullah yang menutupi kitab hadisnya dan fokuskan kepada Quran. Sebab semua faham bulan Ramadan yang tidak dapat lari daripada Al-Quran. Satu kitab yang sangat hebat, yang kita pun kena tahu sikit berkenalan bila masuk pada bulan Ramadan. Bukan kita tak kenal, kita kena kenal. Kena kenal apa itu Quran. Satu Quran yang ada 114 surah. Turunkan dekat Madinah pula, di Gua Hira di Makkatul Mukarramah. Kemudian surah ataupun juzuk dalam Quran ada 30 juzuk. Ada lebih kurang 60 hizib. 60 hizib. Kalau kita tengok apa lagi? Quran ada berapa bismillah? Ada 114 bismillah. Surah mana yang tidak ada Quran, tidak ada bismillah? Surah Surah Taubah. Surah Taubah tidak ada bismillah. Tadi kata 114 kan? Mana satu lagi bismillah? Dalam surah An-Naml. Dan surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Apa lagi kita nak berkenalan dengan Al-Quran? Surah pertama surah Iqra Al-Alaq. Surah yang terakhir ayat 281 surah Al-Baqarah. Kemudian dimulakan dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Surah apa yang pertama turun dan lengkap? Al-Alaq tu dia turun 5 ayat saja.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah apa yang turun lengkap semua sekali? Surah Al-Muddathir. Apa lagi? Saya pun ambil sikit. Tengok. Surah yang lengkap terakhir yang turun adalah surah An-Nasr. Surah terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Surah terpendek dalam Quran, surah Al-Kawthar. Ayat Quran terpanjang, ayat 200 bergema. Jom sikit. Okay. Ayat terpanjang, ayat 282. Ayat tentang hutang, ayat Ad-Dain. Kemudian ayat terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Fajr, wal Fajr. Ada yang kata Nun. Ayat sajadah dalam Quran sebanyak 14 ayat. 14 ayat. Tapi kita tak disunatkan untuk baca surah lain pada malam, pada pagi subuh hari Jumaat. Yang disunatkan adalah sajadah, yang mana surah As-Sajadah itu sendiri, dan juga Insan. Kalau kita nak baca Iqra pun ada juga. Tapi tak disunatkanlah. Yang dikatakan sunat sebab pernah dilakukan oleh Nabi SAW membaca surah Sajadah pagi Jumaat. Kemudian surah yang mempunyai 2 ayat sejadah, surah Al-Hajj. Surah terakhir yang mengandungi ayat sejadah, surah Al-Alaq yang kita sebut tadi. Baik. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, itu apa maksud Quran itu saudara? Quran adalah Qur'u. Qur'u ni dia lebih kurang macam hentakan. Hentakan yang mana memberikan bunyi. Memberikan bunyi. Tak, tak, tak. Akhir kita katakan qara'a, baca. Baca ni sesuatu yang masmu', didengari. Sebab itu Quran kita baca. Kemudian ditambah alif nun. Alif nun ni ismu tafdil, menggambarkan sangat-sangat dibaca, perlu sering-sering dibaca. Macam Ramadan, panas, tambah alif nun dekat belakang. Jadi Ramadan, daripada Ramadan jadi Ramadan, panas yang bersangatan. Ghufra, keampunan, tambah alif nun, ghufran, sangat-sangat diampunkan. Juga Quran sangat-sangat dibaca. Sebab itu siapa yang baca Quran tak macam burung kakak tua. Hari ni ada orang perli-perli kita. Apa budak tahfiz ni baca Quran tak faham. Kata pelajar tahfiz rupa selamanya duk hafal Quran tak faham rupanya. Tuan-tuan, anak saya Twinkle Twinkle Little Star pun dia tak faham. Dia menyanyi ya. Macam burung kakak tua. Sungguh, saya sendiri dulu kecil-kecil hafal Quran, tak faham Quran. Jangan kata budak-budak, bapak budak pun tak faham Quran. Tapi dia bersifat baca. Siapa baca satu huruf, faham tak faham? Saya sebut selagi ya. Dia baca dan dia tak faham. Senang bagi clear. Baca dan tak faham entah apa yang dia baca, dia tetap dapat pahala. Kalau kata macam burung kakak tua pun lebih mulia burung kakak tua itu daripada yang tidak membaca. Sebab memang sifat dia membaca. Sebelum kita masuk peringkat faham, sebelum kita masuk peringkat tadabbur, sebelum kita masuk peringkat amal, sebelum kita masuk peringkat melaksanakan, semua benda ada step. Jadi budak tahfiz hafal Quran, kami dulu pun hafal dulu kecil-kecil. Dulu saya ingat ramai sini hafal kecil-kecil qul huwallah, ayat kursi. Memang kita tak faham. Sebab itu nama dia, sifat dia bacaan. Tuan-tuan bacalah berapa ramai orang baca Quran walaupun tidak faham Quran, tetapi dia boleh menangis dengan bacaan Al-Quran. Betul tak? Setuju tuan-tuan? Berapa ramai dengar bacaan Quran, dia tak faham tapi dia boleh rasa sayu dengar Quran. Setuju tak? Kita pun tak tahu sebab apa. Sebab Al-Quran ini inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dia tidak sama macam perkataan lain. Bila Nabi baca Quran dalam bahasa Arab, wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Nabi sampaikan, Nabi cakap macam cakap bahasa Arab. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kelang kabut baca Quran macam kamu sembang dengan orang, macam kamu cakap dengan orang. Kalau sembang dengan orang, cakap dengan orang, tak payah tajwid. Ahlan
wa sahlan. Ada nama idgham makna gunnah. Ahlan wa sahlan. Sudah. Kan? Kaifa haluka anta? Ada tak tuan-tuan cakap dengan orang, kaifa haluka anta? Ikhfa. Tak ada. Bahasa Arab, tuan-tuan baca tajwid tak betul pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang tanya kenapa? Boleh tak boleh azan? Kan? Kadang-kadang betul lah orang jaga betul tajwid kan. Takut masuk silap. Tapi panjang kan? Dia lain sedikit, lari tajwid tak ada masalah. Tonton qasidah, lari tajwid sedikit, asalkan tidak lari makna dia. Okey. Orang Arab yang menyanyi lagu yang saya selalu bagi contoh tu, Humud Al-Khudir kan, la nahtajul mala kay nazdada jamala jawharha huna fi qalbi talala la. Dalam Quran, dalam ayat Arab mana ada fi qalbi talala? Yang betulnya fi qalbi yatalala, lu'lu', dalam hati ini ada permata. Tapi kenapa dia baca fi qalbi talala la? Sebab nak bagi sedap lagu. Dia bukan Quran, tak payah tajwid. Tapi Quran bila kamu baca, okey, kena baca warattilil Qur'ana tartila. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami yang mengumpulkan Quran. Allah bagi tahu, Allah kumpulkan Quran. Macam-macam cara Allah kumpul, macam-macam cara Allah jaga. Sebab itulah tuan-tuan, bukan senang nak menjadi ahlullah. Kena minta. Kena minta. 5 orang anak, belum tentu 5 orang anak kita hafiz Quran. Belum tentu. Siapa yang pilih untuk kita jadi hafiz Quran? Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Siapa pernah mengajar mahat tahfiz, dia akan tengok kebesaran Allah dalam perkataan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang jaga Quran. Allah kata, kami turunkan, kami jaga. Baru kita nampak ada yang baca betul-betul, tapi tiba-tiba Allah tak bagi juga. Tapi kalau kasih Allah dengan asbab, dengan dia baca betul-betul, Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Kita nampak clear. Sebab itu dalam Quran dia sebut thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kami wariskan, ulama tafsir sebut bukan kami bagi, kami wariskan. Apa maksud waris? Tuan-tuan, waris, bapa tak bagi pun, bapa meninggal dia dapat harta warisan. Setuju? Quran nak bagi tahu kami yang bagi. Ada orang Allah pilih dia. Sahabat saya sikit punya nakai dulu. Waktu diploma dulu. Oi, soal saja entahlah. Waktu tu kami duduk Penang, saya sekali dengan Ustaz Don. Satu batch tu dekat lebih kurang 30 orang batch kami. Sebelum-sebelum tu batch lebih kurang 15-20 orang. Habis pada SPM, bapak dia polis. Bapak dia kata, hang kena pi temu duga masuk Mahat Tahfiz Penang. Dia tak mau. Dia tak mau. Bila hari tu pagi-pagi semua berkumpul nak temu duga, biasalah semua pakai kepiah, pakai baju elok kan. Dia senyap-senyap, dia tukar baju, bapak dia hantar, dia tukar baju, bapak dia pergi kerja. Dia pakai seluar jeans, dia pakai t-shirt. Memang rock betul. Memang sengaja tak nak bagi masuk Mahat Tahfiz. Kebetulan tahun itu memang dia orang nak penuhkan. Dia ada konflik sikit lah, antara bangunan tu nak diambil alih oleh orang lain. Salah satu sebab kata student Mahat Tahfiz tak ramai dekat sini, dia akan pindah tempat lain. Jadi pensyarah-pensyarah sepakat, siapa saja datang ambil. Dia pun stres. Aku tak mau tiba-tiba surat tawaran datang ke rumah, dia kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah pilih. Oh, pilih. Itulah kita kena faham kenapa Allah tidak memilih aku. Jadi adakah dengan kita pun bila tak hafal Quran pun kita kata semuanya Allah tak pilih ni, sebab tu tak jadi. Nah, kita kena usaha ke arah itu supaya Allah memilih kita.
Sebab Al-Quran sifat paling awal antaranya nazalat alaihimus sakinah. Siapa berdamping, siapa baca, siapa dengar, pertama sekali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Ini sifat Quran. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan dia mengundang kasih Allah bagi orang yang bersama Quran. Ini bukan isu faham, ini bukan isu amal, ini baru isu tentang baca. Saya kita ceritalah, takkan nak baca tak faham. Sampai bila nak baca tak faham? Setuju, tak pernah kita nafikan. Tak pernah. Tapi itulah yang dilakukan oleh zaman daripada dulu. Imam Syafi'i faham tak faham, dia boleh buat kajian banyak tentang Al-Quran, tapi kenapa satu hari dia khatam 2 kali? Hanya dengan membaca. Sebab ada kelebihan membaca. Sebab itulah tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni, kalau kita tengok bukan setakat Imam Syafi'i, banyak imam-imam lain satu hari itu biasa. Ada yang jadi imam terus sampai ke malam, sampai ke pagi, khatam Al-Quran, itu biasa. Tuan-tuan buka At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, setengah-setengah surau dia buat pengajian. Al-Imam An-Nawawi karang kitab penerangan dalam mengajar macam mana adab-adab berdamping dengan Quran. Macam mana orang dulu sampai baca Quran. Al-Awfa, seorang tabi'in, pernah baca Quran, menangis dan meninggal ketika dalam salatnya. Sebab sifat-sifat ghasyiyat alaihimur rahmah. Sebab itu Nabi tidak meninggalkan kepada kita tuan-tuan, tak meninggalkan dinar dan dirham. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nabi meninggalkan kepada kita 2, iaitu kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran, dan Nabi bagi tahu, innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Lepas aku wafat nanti, kamu akan tengok ramai orang bergaduh, ramai orang berselisih faham. Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikut petunjuk kami. Maksudnya Nabi bagi tahu ikut petunjuk Nabi ini siapa dia? Apa dia? Selain daripada kata-kata Nabi, sudah semestinya ikutlah Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Banyak ayat Quran. Warning kita, pesan dekat kita, kamu akan tengok perselisihan, kamu akan tengok orang kata A, B. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita baca, kita buat tuan-tuan buat PhD, tuan-tuan buat master, tuan-tuan buat latihan ilmiah di universiti, tuan-tuan masuk dekat library, tuan-tuan akan check, baca tesis ini, kita baca tesis ini. Ada benda yang kita tak ambil semua dalam kajian ini, kita ambil separuh ya. Kita tengok ni pula ambil separuh, yang ni ambil separuh. Sebab kita faham, tesis yang ada 10 tahun dulu, boleh jadi hari ni tesis itu tidak relevan lagi. Sebab tu Quran tuan-tuan, 1400 tahun dulu sampai hari ni, dia tak pernah cabar orang non-Muslim untuk debate. Sekarang orang debate pasal Islam itu ganas, Islam itu tak hargai wanita. Macam-macam orang cakap kat kita. Orang kata Islam itu mundur. Quran tak pernah nak debate dengan orang tentang isu teroris dan sebagainya, walaupun dia ada jawapan. Tapi jawapan daripada dulu sampai hari ini memang konsisten. Jawapan yang dia cabar non-Muslim adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu kata kamu betul, bawa mai kitab yang sama macam Quran. Yang tu je. Yang tu je. Mailah Renaissance ke tak Renaissance ke, reformasi, revolusi Eropah tak revolusi Eropah, mailah zaman sampai hari ni tak ada satu pun orang boleh bawa kitab. Even komunis pun, Karl Marx tak boleh bawa kitab yang sama macam Quran. Dengan kata agama lain, pemikiran-pemikiran macam-macam tak boleh bawa. Itu cabaran Quran. Dan Quran ni satu benda tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang Zakir naik, orang tak setuju dengan dia. Yalah, kita pun betul juga ada ketikanya kena tengok juga suasana dan suhu masyarakat. Itu biasa dalam berdakwah. Tapi kenapa bila dia cakap, orang kata you nak kata you betul, okey lah, tapi jangan cakap orang lain salah. Orang tak suka. Hang nak cakap hang betul cukup, tapi jangan cakap orang lain salah. Tapi Quran tuan-tuan, dia cakap dia betul dan memang dia kata kamu salah. Hanya yang berani dan benar sahaja berani mencabar orang lain. Betul tak?
Sebab dia yakin, Quran dia yakin, aku benar dan kamu salah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu benar, bawa mai. Kita tuan-tuan, kalau kita bagi pandangan, tuan-tuan, ini pandangan saya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab kita pun takut pandangan kita tak betul. Boleh jadi orang lain betul. Bukan kata kita, imam-imam mu'tabar pun menyebut, sekiranya ada pandangan lain yang benar, ikutlah dia, jangan ikut aku. Imam Syafi'i apabila berdebat, berjidal, aku suka dalam jidal, suka berdebat, dia ada hobi berdebat. Ada orang dulu hobi berdebat, tapi debat yang bagus. Kita debat yang tak bagus. Sebab itu Nabi menyebut antara sembang-sembang yang Nabi tak suka adalah ath-thartharun. Orang kalau sembang, sembang lebat. Bahasa KL apa dia? Sembang kencang. Kencang. Apa pun orang kata apa? Kalau dia sembang, apa pun boleh terbang. Apa dia? Bagus abang ni, kambing pun boleh terbang. Dia jawab kambing. Orang ni jawab benda lain lah. Nak katanya sembang, dia sembang kemas, sembang kejap. Ni orang yang Nabi tak suka. Kalau sembang dengan dia, dia saja betul. Dia akan cerita tentang betul-betul dia. Nabi tak suka. Kalau sembang, dia saja tahu. Nabi tak suka, Nabi kata. Dia tahu semua. Macam orang lain tak tahu. Cerita politik, aku dengan kawan ni lebih kurang macam ni. Sembang bola, Ronaldo pun member dia. Dia sembang, Nabi tak suka. Quran, dia cakap begitu. Aku betul, kamu salah. Sampai hari ini tidak ada mana-mana orang yang berani cabar Quran, dan dia mulakan Al-Quran dengan la. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Dia tak cakap alif lam mim dzalikal kitabul mubin. Alif lam mim, inilah kitab yang jelas dan nyata. Dia tak sebut begitu. Dia mulakan alif lam mim dzalikal kitabu la tu apa dia? Tidak ada keraguan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dibenci oleh orang kafir Quraisy bukan sebab Nabi bawa Islam, bukan, tapi kerana Nabi membawa kalimah la ilaha illallah, tidak ada agama lain. Yang tu orang marah. Nak kata Islam betul tak apa, tapi Lata wal Uzza juga betul, berhala kami juga betul. Sebab itu datang surah Qul ya ayyuhal kafirun kan, lakum dinukum waliyadin. Kan orang Arab Quraisy datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tak apalah, kita pun malaslah bergaduh-bergaduh ni. Duk bergaduh-bergaduh sangat Islam dengan kafir, kita settle macam inilah. Hari ni kami sembah Tuhan hang. Esok-esok pula hang sembah Tuhan kami. Okey lah. Kita pun tak suka bergaduh-gaduh ni. Datanglah ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ada prinsip yang jelas. Prinsip. Quran sebut la raiba fi, tidak ada keraguan baginya. Dia bukan cakap kitab ini kitab yang betul, tapi dia kata tidak ada ragu-ragu. Menunjukkan sangat clear dia jawab. Nampak tuan-tuan, bulan Ramadan tak menjadikan kita ini duduk kembali, sit down untuk bersama dengan Al-Quran. Sebab itulah dikatakan dalam Quran, ambillah semua walaupun satu huruf. Satu huruf. Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan kalau ada whiteboard lah tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan tengok ada ketikanya perkataan dalam Quran as-salah, alif lam sad lam alif ta marbutah. Betul? Siapa yang mengaji ilmu apa? Ilmu dhabtul Quran, penulisan Quran. Ada ketika dia tulis alif lam sad lam waw, atas waw tu ada alif, baru ada ta. As-salah sama juga bunyi, tapi kenapa ejal lain? Kenapa ejal lain? Tanwin tu dua yang atas, dua baris bawah, dua baris di hadapan. Khairanil wasiyah, bila dia ada tanwin, lepas daripada tanwin itu ada tanda mati. Macam mana nak baca? Kalau dia tulis khairan al wasiyah, kita akan baca khairanil wasiyah.
Rupa-rupanya tanwin itu memberi gambaran alif ataupun bawah ya, ataupun memberi gambaran nun mati di hujung dia. Tulisan-tulisan Quran ini sebiji daripada zaman Osman sampai hari ini, sebiji. Tak berubah. Satu huruf. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, buku kita, orang bahasa Melayu, cangkul eja macam mana? Cangkul dulu, cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Eja cangkul macam mana? Dulu, G. CH kan? CHANG contohlah. Dia ada CH, dah tak ada CH. Apa lagi? Berapa banyak buku, berapa banyak bahasa dalam dunia, dulu eja lain, hari ni eja lain. Quran tak pernah berubah. Ada? Ca alif itu Jawi tu lah. Tapi kalau eja dalam Rumi tu dia jadi CH. Sekarang H tak ada dah. Banyak lagi lah ejaan-ejaan dah berubah sebab perubahan zaman. Ada bahasa yang dah mati, dah tak ada dah. Ada lagi orang sembang bahasa Ibrani. Ada lagi? Mungkin ada, entah apa. Setiap bahasa ada zaman dia dan berakhir. Quran sampai hari ini vocabulary paling banyak dalam dunia adalah Quran. 12 juta vocabulary dia. Nombor 2 bahasa paling banyak vocabulary, mufradat dia, kalimah dia. English 600,000, jauh tinggal. Jadi bila kita tengok Al-Quran, macam mana pemilihan, tuan-tuan, sebab tu bila kita tengok ulama kaji, Nabi dapat wahyu macam mana? Adakah Nabi duduk diam, Nabi duduk tepi Tasik Putrajaya sambil kayuh basikal ke macam kita kan? Dapat idea penulis lagu. Abang kena penulis lagu kan? Contohnya, dia akan duduk tepi bukit, ambil idea tulis, duduk dalam bilik. Arwah lolok dulu, dia kalau nak menulis lagu ni, dia pakai pen Mont Blanc hak mahal. Dia kata nak tulis lagu dia, idea mahal, tulisan kena mahal. Itu cara dia. Dia tidur pun lain, kadang-kadang terbaring. Style dia. M. Nasir nak tulis lagu, dia kena fikir panjang, ada idea baru bunyi sedap. Nabi Muhammad dapat wahyu macam mana? Ada ketika sedang berjalan, tiba-tiba Nabi pegang kepala, sakit. Kenapa ya Rasulullah? Wahyu turun. Ada ketika Nabi tersandar, mengantuk, macam nyanyuk-nyanyuk macam kita lah, bukan nyanyuk apa? Mengantuk, nuas yang bersangatan, mamai tu, mai inna a'tainakal kautsar. Ada ketika Nabi tidur di atas paha sahabat Nabi. Sahabat kata, awak berat sangat ni. Tapi sahabat sayang dekat Nabi, tak alih kepala Nabi. Sayang kenapa? Sebab Nabi ni, apa yang membuatkan kepala Nabi berat? Nabi jaga wahyu Allah turun. Nabi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, cerita dekat kami, apa itu roh, ilmu roh?" Tuan-tuan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia jawab, siapa pun tak pernah nafikan. Tapi Nabi tak jawab. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Dia urusan Allah, aku tak tahu. Kita ustaz kalau orang tanya pun kadang-kadang kita nak jawab tak tahu tu macam lekeh sangat. Nah, orang tanya, "Ya Rasul, ya Muhammad, engkau cerita kepada kami pemuda yang tidur dalam gua." Nabi tak tahu, Nabi tak jawab. Nabi bangun pagi hari, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika." "Ya ayuhan nabiyyu qul lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik." Ini hebatlah. Yang ni kita kalah. Bangun pagi Nabi kata, turun ayat Quran yang memberitahu, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal? Kerana takut akan isteri kamu." Kita sembang orang, tuan-tuan. Ada pernah sembang orang, "Oh, saya takut bini." Tak pernah jatuh sembang. Ini lalu sebelah tu dia. Sopa macam Lailatul Qadar juga lah kita. Tak pernah kan? Nabi bangun pagi hari, Nabi kata, "Allah tegur aku kerana aku mengharamkan sesuatu yang halal." Ketika Hafsah dengan Aisyah pakat tentang madu yang diberi oleh Safiyah binti Huyai. Dia bancuh madu, Nabi makan. Aisyah kata Hafsah bancuh madu tu. Dua-dua orang, Hafsah dengan Safiyah bancuh madu. Bila Nabi makan madu tu, Nabi suka.
Lalu isteri Nabi dua-dua orang ini pakat. Aisyah dengan Hafsah ni pakat, kata mulut Nabi berbau busuk, bau getah. Nabi kata, aku makan madu, apa yang busuknya? Tuan-tuan, Nabi sangat berhati-hati, sangat menjaga kebersihan. Kata Aisyah, benda pertama dia masuk rumah dia buat apa? Sugi. Sebelum bersama dengan pasangan, sugi. Nabi akhlak dia, nak berhadapan dengan orang, membersihkan keadaan dirinya sendiri. Ini Nabi SAW. Sebab itu bila orang sebut Nabi siwak satu hari berapa kali. Saya jumpa seorang doktor, tapi dia ni orang Ikhwanul Muslimin. Dia kena buang, duduk kat Canada, jumpa dekat Turki. Dia buat kajian pasal siwak. Dia kata Nabi ni siwak satu hari lebih pada 11 kali minima. Dan kajian menunjukkan banyak penyakit datang daripada gigi yang rosak. Dia punya kajian lah doktor ni. Tapi bila begitu Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata, Hafsah kata busuk, Aisyah kata busuk. Nabi kata, mulai hari ini aku haramkan madu. Turun ayat Quran, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halal? Nabi, tuan-tuan, dia boleh cerita, Allah tegur aku. Nabi berlaku tidak kena sedikit kepada orang OKU, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur aku. Kita jarang nak sebut semalam mak aku marah aku. Tak ada. Mana mungkin kita nak kata ini adalah kalimah daripada Nabi? Ini daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila tuan-tuan baca, yang selalu orang buat contoh, ilmu pengetahuan Nabi dalam bab tentang perkara masa depan, Al-Quran bagi tahu tentang Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Akan kalahlah Rom, tapi Rom kalah sekejap saja, lepas tu Parsi menang semula. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an confident pasti berlaku ayat ini. Walaupun belum berlaku, percaya. Cerita tentang Fir'aun, Fir'aun dzil autad, Fir'aun dengan pasukan tentera. Nabi tak pernah nak cerita pasal Mesir. Mana Nabi tahu cerita pasal Ad? Mana Nabi tahu cerita pasal Thamud? Macam mana Nabi boleh tahu? Sebab Quran. Sebab itu saya sebut, tuan-tuan, yang Nabi baca itu bukanlah kalimah Nabi, tapi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indahu mafatihul ghaib, semut pun dia tahu. La ya'lamuha illahu, jatuhnya la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fi. Dia mengetahui apa yang jatuh, daun jatuh pun dia tahu. Kita masuk dalam hutan, kita jogging, jungle trekking, kita tengok rumput, kita tengok, tuan-tuan, Allah tahu rezeki mereka. Allah tahu. Mustahil, tuan-tuan, Allah tak tahu. Bila kita baca satu ayat, tuan-tuan tak faham pun, tuan-tuan takkan rasa boring. Sebab itu Al-Quran ma'dubah dalam hadis sahih. Al-Quran itu adalah hidangan untuk kamu. Kamu akan baca dan kamu tidak akan rasa bosan mengulangi Quran. Siapa dalam surau ni dia bosan baca Fatihah? Satu hari berapa kali, bang? Satu hari ni. Satu hari berapa kali baca Fatihah? Minimum 17 kali, 17 rakaat. Siapa pernah rasa boring? Boring ya, nak baca kuliah. Ada tak? Tu pernah perasan tak? Tonton baca novel, tengok drama 10 kali ulang. Okey lah, boleh lah 10 kali. Ni satu hari 17 kali baca, tak bosan-bosan. Siapa sebut? Nabi bagi tahu, kamu takkan bosan. Takkan bosan. Sebab itu mana mungkin Tuhan susun. Dan Mama Duke yang saya selalu sebut dalam ceramah, saya kata kajian M. Quraisy Shihab, dia bawa satu pandangan orang bukan Islam tentang muzik dalam Quran. Sebab dia takjub macam mana orang boleh baca Quran 8 jam naik flight cucuk. Kita nak pergi haji umrah, naik flight, tuan-tuan naik Emirates lah contoh, naik flight apa lagi, Etihad, tuan-tuan naik, tuan-tuan pasang Quran 8 jam dengar Quran. Dia kata pelik, bukan muzik, bukan lagu, tapi dengar Quran. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan buka TV apa? Hajah, buka TV tengok cerita apa? Tengok gambar orang buat tawaf ya. Baca apa? Quran. 24 jam tak berasa nak tengok buletin utama. Tak rasa nak tengok rancangan-rancangan apa lagi. Padahal kat Malaysia ni wajib tengok, tak tengok pasal ketinggalan. Tak tengok pun. Quran
Kenapa tak bosan? Mama Duke tu kata apa? Dia kagum Quran ini bukan setakat mukjizat dari segi sejarah, bukan mukjizat dari segi matematik. Matematik selalu dengar lah. Al-Hayah 145, Al-Maut 145, perkataan sama banyak. Asyaitan dalam Quran perkataan itu ada 88 kali, sama banyak dengan malaikat 88 kali. Apa lagi? Perkataan sejuk dan panas sama banyak 4 kali. Barat dengan juga har sama banyak. Perkataan apa lagi? Perkataan yusri, usra. Quran bagi tahu kata usri susah disebut dalam 12 kali. Perkataan yusra senang disebut 36 kali. Lebih kurang 3 kali ganda. Banyak senang daripada susah. Kemudian perkataan apa? Perkataan syahrun, syahrul Ramadan, syahrun bulan dalam Quran. Ada 12 kali perkataan syahrun dalam Quran. Perkataan yaum, hari dalam Quran ada 360 kali. Subhanallah. Macam mana? Ni belum orang kira Lailatul Qadar tu. Orang buat kajian pasal Lailatul Qadar. Yang buat kajian ni bukan saya, Ibnu Abbas. Macam mana dalam surah yang cerita tentang turunnya Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada 30 patah perkataan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ada 30 sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebab itu ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sebab salamun sejahteralah. Hiya adalah dia itu. Dia itu. Dia tak sebut Lailatul Qadar. Dia kata hiya. Perkataan hiya ada pada kalimah ke-27. Orang kira tuan-tuan, Lailatul Qadar, ulama kira Lailatul Qadar ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Mana? L, A, I. Berapa? Tuan-tuan kira Rumi sampai bila tak dapat? Kena kira jauhi. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa? 9. Berapa kali Lailatul Qadar disebut dalam surah Al-Qadar? Ulang balik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr 2 kali. Lailatul qadri khairum min alf syahr 3 kali. Lepas tu tak sebut dah. 3 kali dengan 9 berapa? 27. Bukan saya kira sampai tahap macam tu orang nak buat kajian Lailatul Qadar. Dia nak menunjukkan macam yang ni suratan atau kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Tu yang dia kata Bang Maduki kata macam mana 1.7 billion umat Islam dalam dunia. Dulu 1.6, sekarang 1.7 billion. Umat Islam makin cepat naik. Majoriti bukan orang Arab, orang Jawa. Paling ramai Islam dalam dunia. Anda orang Banjar? Orang mana? Jawa. Jawa, orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, orang Pakis. Arab kalau ramai pun Mesir, itu Afrika Utara, tu bukan Mesir. Morocco, Algeria, Nigeria saja 90 juta. Majoriti tak faham Quran. Macam mana ni Mama Duke yang non muslim ni? Macam mana dia boleh baca Quran tak boring? Dia bila tengok-tengok, subhanallah, rima-rima Al-Quran. Ada stop ilmu fawasil, ilmu di mana berhenti. Sangat takjub. Kalau kata qalqalah was-samaa'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmu ats-tsaqib was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kalau kata ta marbutah belakang, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Quran kita baca ni, kita tak faham pun kita rasa sangat sedap bunyi, macam seolah-olah dirancang dengan begitu baik oleh Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah punya. Ini Quran daripada Allah. Dia punya susunan tu. Kan? Kita baca kita rasa
Ilmu fawasil ni baca Fatihah tuan-tuan tak tahu di mana berhenti, tak ada tanda berhenti pun tuan-tuan tahu di mana berhenti dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau tak ada tanda berhenti pun tuan-tuan boleh agak dah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, lebih kurang. Sebab itulah bulan Ramadan ni kita ingat, kita spend masa kita banyak tadarus. Sebab Nabi tadarus dengan Jibril, khatam sekali. Susunan tu ikut bila, macam mana susunan surah-surah tu sampai An-Nas tu. Turun Al-Alaq dulu, tapi tiba-tiba Al-Alaq duduk belakang, Al-Baqarah depan. Siapa susun? Nabi ambil susunan daripada tadarus dengan Jibril alaihissalam. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, 2 kali Nabi khatam. Nabi semak betul-betul. Diturunkan kepada sahabat, sahabat hafal. Sahabat Nabi ni hafalan dia cukup kuat. Bukan macam kita. Mereka hafal cukup kuat, mereka ingat, dan mereka sangat-sangat ingat dan sangat amanah dengan hafalan mereka. Sangat amanah. Umar Al-Khattab takkan bagi orang yang seorang dia je hafal. Seorang dia. Dia kata, saya hafal ayat ni. Nabi pernah ajar aku ayat ni. Umar kata, kau seorang ya? Seorang yang hafal. Ada orang lain hafal? Tak ada. Tak tepi. Siapa yang datang, paling kurang datang 2 orang. Sebab dalam Quran, wala ya'bas syuhada, kena datangkan 2 orang saksi di kalangan orang lelaki. Maka dia pun datang 2 orang hafal. Okey, catat. Subhanallah. Jadi kita tuan-tuan Ramadan, insya-Allah. Saya ingat malam-malam tuan-tuan lantik imam. Umar lantik Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dia tak lantik Abdul Rahman bin Auf. Dia tidak lantik Osman bin Affan. Dia lantik Ubay bin Ka'ab. Sebab malam Ramadan kita nak dengar bacaan Al-Quran. Dia lantik Tamim Ad-Dari, orang yang baca sedap. Kita ni tuan-tuan baca Quran disuruh dengan sedap. Disuruh, bukan saja-saja. Bukan kita kata lagu-lagu ni apa lagu. Tak, memang disuruh. Guna bahasa, guna suara yang paling sedap untuk baca Quran. Zainul Quran bi aswatikum. Suara kita tak sedap, tapi kita cuba. Sebab memang itu sifat Quran, kemuliaannya. Dan kita pun suka dengar. Salah satunya yang suka dengar siapa dia? Nabi Muhammad. Iqra' alayya al-Quran ya Ibnu Mas'ud. Tolong baca Quran dekat aku, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, Quran turun untuk engkau ya Rasulullah. Engkau baca, kami dengar. Sebab turun kat engkau. Nabi kata, sekali-sekala aku teringin nak dengar bacaan yang baik. Kita kadang-kadang kita tak baca, masuk dalam kereta, betul, teringin nak dengar. Bolehlah, insya-Allah kot. Tuan-tuan kira apa dah? Tuan-tuan pun nak makan breakfast kan? Jadi saya sebut banyak zaman, banyak contoh Quran. Cuma dalam bulan Ramadan ni, selain daripada tadarus ni ada, tuan-tuan selalu hari ni orang bincang isu tadarus, grup WhatsApp, grup dalam surau. Grup ni juzuk 1, grup ni juzuk 2, grup ni juzuk 3 kan. Orang tanya, adakah kami khatam Quran? Yang grup 1 ni tak dengar pun juzuk 2. Orang tanya hari ni. Ya betul, kalau ikutkan betul-betul khatam, taklah khatam. Yang khatam tu surau tu yang khatam. Pejabat tu yang khatam, betul. Tapi kenapa orang buat majlis begini? Untuk hidupkan suasana. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih pasti, tak lepas satu huruf pun, carilah pasangan pair. Lepas daripada subuh ke, lepas waktu-waktu macam ni ke, tuan-tuan duduk ngaji yang mana pencen ke, ataupun yang mana duduk kat rumah dengan isteri dia, satu hari paling kurang satu waktu kita baca apa yang Ustaz selalu sebut, salai. Satu waktu sehelai. Sebelum sehelai, selepas mayang sehelai, bermaksud 2 helai. Satu waktu solat 2 helai. 5 waktu dah masuk lebih kurang dalam 10 helai. Cukup satu juzuk. Satu juzuk lebih kurang 10 helai, bersamaan 20 muka surat. Kita baca, duduk cari seorang-seorang, tak lepas satu huruf pun, tak ada masalah. InsyaAllah Allah muliakan kita. Allah bagi satu huruf, siapa baca dapat satu pahala. Tu selain daripada Al-Quran menyebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat baik, Allah akan lipat gandakan sebanyak 10 ganjaran. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Al-Quran sebelum kita berakhir di sini. Ada? Okey, good. Nak
tak sabar nak baca dah. Lama-lama naik proses. Ada sebagai ulama kata, kalau kita dah masuk usia yang agak tua, nak hafal susah, maka mula belajar untuk memahami. Belajar untuk tu apa yang ustaz kami ni sampai bila lah amma yang tasalun tak habis-habis ni. Tak apa, belajar faham. Sebab hafalan ni dia lazim bagi budak-budak. Lazim. Imam Nawawi umur 9 tahun hafal Quran. Imam Ibnu Qudamah 10 tahun. Ibnu Hajar Asqalani 5 tahun kat 8 tahun khatam Quran. Kebanyakan dulu hafal Quran tu macam biasa. Tuan-tuan pergi Kashmir, Kashmir ke India, Pakistan ke, tuan-tuan pergi Kashmir, tuan-tuan naik driver van, tukang kayuh sampan, sembang-sembang dia tanya, orang panggil kita ustaz, dia pun tanya, ustaz? Kita kata, oh itulah orang panggil aku ustaz dekat Malaysia ni. Hamilul Quran, hafizul Quran. Dia tanya kita, hafal Quran tak? Kita kata, bolehlah sikit-sikit. Mana boleh? Dia kata, ustaz mana boleh hafal sikit-sikit? Oh, kita malu. Aku bawa sampan pun hafal semua. Sebab bagi dia orang, kalau ustaz kena hafal semua. Sebab dia jadi budaya biasa. Sikit-sikit tak boleh. Sebab dah dia biasa. Tak hafal tu macam janggal. Orang yang ambil pengajian Islam tapi tak hafal Quran, bagi mereka janggal sebahagian tempat. Jadi kita pun kena ingat tuan-tuan, kalau mati tuan-tuan, bukan kata akhirat, dunia ni kalau meninggal, orang Quran ada kelebihan lain. Dalam satu riwayat Hisham bin Amir perang Uhud, mati ramai. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nak masuk siapa dalam liang lahat dulu? Sebab sahabat Nabi faham. Hadis Nabi pernah sebut, kalau kita meninggal nanti, orang bawa, diletakkan di atas bahu. Ketika diusung, orang saleh akan menjerit begitu kuat. Orang saleh akan kata, Isra'u, cepatlah. Kita tengok duk bawa, duk lenggang. Itu sunnah jalan kaki. Kalau bawa jenazah, laju sikit jalan. Sunnah jalan laju sikit. Sebab orang yang saleh, dia akan menjerit cepat, kerana dia nampak raudhatun min riyadil jannah. Dia punya sonok tu nampak syurga, nampak luasnya kubur itu. Dia excited macam budak nampak playground. Yang budak nampak playground, dia punya tarik kedai mainan, dia punya tarik. Tetapi orang yang masalah dengan Tuhan, dia akan menyebut, ya wailah, aina yadhhabuna biha. Dia jerit begitu kuat juga. Celakalah siapa yang bawa aku ini, ke mana kau nak campakkan aku? Kerana dia nampak hufratun min nar. Nampak sebahagian daripada tempat-tempat bakal dia duduk itu, tempat macam penuh dengan api neraka. Jadi bila sahabat faham, mati syahid, baiklah. Lepas tu pula yang mati semua soleh-soleh, sahabat semua. Macam mana kita nak tahu yang ni bagus, yang ni nombor 2 bagus, yang ni nombor 3 bagus? Bagi pandangan dia orang, siapa yang jenazah bawa turun dulu, itulah yang paling mulia, paling baik. Siapa yang Rasulullah? Semua baik ni. Nabi kata apa? Falyumma aktsaruhum Qur'ana. Bawa turun orang yang paling banyak hafal Quran, paling banyak bersama Quran. Dia turun dulu. Kalau surau ni kena bom lah tuan-tuan. Yang selamat saya dengan pengerusi, ya, contohlah kita dua. Saya akan tanya pengerusi, untuk pengerusi majlis, siapa yang paling banyak hafal Quran? Dunia lagi, dia pun sebut, yang ni haji ni selalu mengaji. Yang ni, yang ni jangan, yang ni. Yang ni, dia tengok wayang belakang sikit. Itu dunia tuan-tuan, dunia lagi. Itu kalau mati ramai-ramai, itu adab. Sebab itu adab, kalau ramai meninggal, dulu tak baik jadi kan. Tok Guru Pondok kata, terpilih. Select. Ada beza. Nak menunjukkan kemuliaan orang hafal Quran di dunia, bukan di hari akhirat lagi. Jangan duk cakap lah. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri manfaat kepada kita dalam bulan Ramadan ni. Sama-sama kita harapkan Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Kasihanilah kami dengan cahaya Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran imam kami ya Allah, petunjuk bagi kami ya Allah, dan rahmah kasih sayang bagi kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Ya Allah,
ingatkan kami pada Al-Quran ketika mana kami dilupakan dengan Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Alimkan kami ya Allah tentang ilmu Quran ketika mana kami dijahilkan dengannya ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kurniakan rezeki untuk kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang, malam. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan alaina ya rabbal alamin. Jadikan Quran ini hujjah untuk kami ya Allah. Janganlah dia menjadi hujjah untuk menghina kami di padang mahsyar ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Wa albisna bi khil'atil Quran. Pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Masukkanlah kami dalam kubur, masukkanlah kami dalam syurga ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'il Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran bagi kami di dunia ini sebagai teman pendamping yang rapat untuk kami Allah. Allahumma ja'alhu lana Qur'anan, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba. Dalam kubur sebagai teman, sebagai cahaya, dan dia juga menjadi perhiasan untuk kami berhadapan denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Engkau faqihkanlah kami dalam ilmu agama dan berilah kepada kami petunjuk yang benar itu benar, yang salah itu salah. Semoga kami mudah untuk mengikuti yang benar itu dan juga kami mampu menghindari yang salah itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Kurniakan kepada kami cahaya Ramadan. Jadikan Ramadan kali ini ya Allah tempat untuk kami melakukan amal ibadat yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah penat-penat berdiri kami malam-malam hari ya Allah. Terimalah qiraatan kami ya Allah. Terimalah bacaan-bacaan kami. Terimalah tasbih kami. Terimalah amalan kami seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.